Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung balik tajuk kita yang berkaitan dengan solat berjemaah. Okey, minggu lepas kita sambung, kita berhenti muka surat 141. Hari ini kita sambung muka surat 142 iaitu berkaitan dengan kedudukan imam dan makmum. Kita kena tahu kedudukan dia. Okey, tengok dulu situasi yang pertama. Sekiranya imam tu lelaki dan makmum ada seorang je. Lelaki juga. Jadi, makmum tu perlu berada di sisi kanan imam tapi belakang sikit. Bukan duduk sama dengan imam. Dia duduk di sisi imam, belah kanan tapi ke belakang sikit. Itu kedudukan sekiranya imam tu lelaki dan ada makmum seorang je, lelaki juga. Yang kedua, kedudukan yang kedua, keadaannya ialah apabila ada imam seorang dan ada beberapa orang lelaki makmum. Ada beberapa orang lelaki nak ikut imam tu. Okey, jadi imam tu berada di hadapan dan semua makmum tu berada di belakang imam. Bukan berada di sisi tapi berada di belakang imam. Manakala situasi yang ketiga, sekiranya makmum tu seorang perempuan. Kalau makmum dia seorang perempuan dan imam tu lelaki, maknanya imam tu berada di depan dan makmum yang perempuan ni perlu berada di bahagian belakang dan kedudukannya mesti ke kiri sikit. Bukan betul-betul belakang imam tapi dia kena ke kiri sikit. Okey? Kemudian, situasi yang keempat, kedudukan imam dan makmum apabila imam tu lelaki, kemudian makmum ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Bila keadaan macam tu, imam berada di hadapan, makmum lelaki tadi sama yang makmum yang seorang tadi, seorang lelaki. Maknanya yang makmum lelaki seorang ni perlu berada di sisi kanan imam tapi bukan betul-betul di sisi. Dia kena ke belakang sikit. Okey. Kemudian makmum yang perempuan ni perlu berada di belakang makmum tu, belakang lagi daripada imam. Lepas tu belakang lagi ada makmum kan, kena belakang makmum tu tapi ke kiri sedikit. Dia kena ke kiri sedikit. Bukan betul-betul di belakang imam. Okay, situasi yang kelima pula, sekiranya imam lelaki, lepas tu makmum dia beberapa lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki, beberapa perempuan dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan. Bila situasi dia macam ni, imam berada di hadapan, belakang imam ialah makmum-makmum dewasa lelaki, belakang makmum-makmum dewasa lelaki tu perlu ada makmum kanak-kanak lelaki yang 2 orang tu. Kemudian baris belakang sekali, belakang selepas makmum yang budak-budak tu, budak-budak lelaki tu, mereka makmum perempuan dewasa dan juga makmum kanak-kanak perempuan. Okey, itu kedudukan dia. Kedudukan yang keenam, sekiranya imam dan makmum tu ialah perempuan. Ada seorang imam, ada seorang makmum. Maknanya dua-dua tu perempuan. Kedudukannya sama dengan kedudukan makmum dan imam lelaki tadi. Iaitu imam perempuan tu berada di hadapan dan makmum perempuan yang seorang tu perlu berada di sisi imam tapi belakang sikit. Itu yang perempuan. Kena ingat imam perempuan hanya boleh mengimani, boleh menjadi imam kepada makmum perempuan sahaja. Kemudian yang ketujuh, kedudukan imam dan makmum. Kalau lelaki tadi, bila ada beberapa orang makmum lelaki, dia kena belakang imam. Imam tu duduk dekat depan. Tapi kalau perempuan, sekiranya makmum dia tu semua perempuan, dia kena seimbangkan. Contohnya, kalau ada 4 orang, di kanan, di sisi kanan belakang sikit, di sisi kanan 2 orang, di sisi kiri 2 orang. Kalau ada 3 orang, di sisi kanan 2, di sisi kiri 1. Dia kena seimbangkan. Okey? Itu kedudukan imam sekiranya perempuan. Okey. Bila kita jadi imam, yang perlu kita tahu, tengok muka 142 tu info. Bila kita jadi imam, kita sebagai seorang imam, kita kena tahu
siapa makmum kita? Macam mana keadaan makmum kita? Contohnya, adakah makmum kita tu orang tua, ibu mengandung, ada anak kecil? Kita kena tahu. Jadi supaya kita dapat jalankan tugas kita sebagai imam tu dengan betul supaya makmum dapat ikut dengan baik. Contohnya sekiranya makmum tu perempuan mengandung yang dah syarat. Jadi kita sebagai imam kena pendekkan bacaan kita. Jangan baca panjang sampai 2-3 helai. Kesian dekat ibu mengandung tu, sakit kaki lenguh dia berdiri kan. Jadi kita kena faham keadaan makmum kita. Okey. Muka surat 144 ni ialah berkaitan dengan makmum muafiq dan makmum masbuk. Okey. Apa itu makmum masbuk? Apa itu makmum muafiq? Mari kita tengok. Kita bezakan. Okey. Okey, tengok mula-mula sekali makmum muafiq. Makmum muafiq ni ialah makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Makmum muafiq ni dia sempat semayang, dia sempat baca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Okey, jika imam telah rukuk tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Al-Fatihah, ia hendaklah menghabiskan Al-Fatihah itu dan dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Maknanya imam dah angkat takbir kan. Imam tengah baca Al-Fatihah, dia pun baru angkat takbir ikut imam, tapi dia sempat baca Al-Fatihah masa imam tengah berdiri. Imam pun rukuk tapi dia belum lagi habis Al-Fatihah. Dia kena habiskan dulu Al-Fatihah dia. Okey. Dia dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Kalau imam dah bangun daripada sujud pertama, dia belum lagi habiskan. Dia boleh sampai situ. Dia kena habiskan. Okey, yang kedua, sekiranya imam sudah bangun daripada sujud sedangkan makmum masih tidak selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah makmum muafiq memilih sama ada berpisah atau mengikut imam. Tetapi rakaat itu tidak dikira sekiranya dia mengikut imam. Maksudnya tempoh untuk dia baca Al-Fatihah tu ialah pada kali pertama imam bangun daripada sujud. Sujud kan 2 kali kan. Kalau imam dah sujud pertama, lepas tu imam bangun daripada sujud pertama tu, dia dah habis Al-Fatihah, dia boleh ikut terus pergerakan imam lah. Tapi sekiranya imam dah sujud kali kedua, dia belum lagi habis surah Al-Fatihah, maka dia diberi pilihan. Sama ada dia nak berpisah daripada imam, itu sembahyang secara individu, perseorangan, ataupun dia nak ikut imam. Tapi kalau dia nak ikut imam, rakaat yang pertama tu tidak dikira. Maknanya, kalau lepas imam habis solat, dia kena sambung lagi 1 rakaat. Itu makmum muafiq. Kalau makmum masbuk, ialah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Kalau tadi sempat baca Fatihah bersama imam. Kalau masbuk ni dia tak sempat. Dia tak sempat nak baca Fatihah dengan imam. Sekiranya imam sedang rukuk, ia hendaklah terus bertakbir al-ihram serta niat, kemudian berdiri sekejap serta terus rukuk bersama-sama imam. Sekiranya dapat rukuk bersama-sama imam, sekadar tamakninah dikira 1 rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya di sini, katakanlah dia berlari, dia tengok imam dah Allahu Akbar, imam rukuk. Dia pun cepat-cepat masuk, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, dia berdiri sekejap, kemudian dia terus rukuk. Dia terus rukuk, dia tak baca dah Al-Fatihah kan, dia terus rukuk ikut imam. Imam pun bangun, Sami Allahu liman hamidah. Dia baru sekejap je dapat rukuk. Dia rukuk sekejap, tamakninah, lepas tu dia pun Allah Sami Allahu liman hamidah, sama dengan pergerakan imam. Itu dikira 1 rakaat walaupun dia tidak baca Al-Fatihah. Itu makmum masbuk. Jadi kena fahamilah betul-betul perbezaan muafiq dengan masbuk. Muafiq sempat baca Al-Fatihah bersama dengan imam, tapi syaratnya kalau imam rukuk dia belum habis lagi baca Al-Fatihah, dia kena habiskan dulu bacaan Al-Fatihah sehingga imam tu bangun daripada sujud yang pertama. Kalau lebih daripada sujud yang pertama tu, dia perlu buat pilihan sama ada nak ikut imam ataupun tidak. Kalau dia nak ikut imam, maknanya rakaat pertama tu tidak dikira. Jadi dia kena tambah lagi 1 rakaat. Kalau makmum masbuk ni ialah makmum yang tidak sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Dia datang tu dah kata takbir, masa tu imam dah rukuk. Jadi dia perlu takbiratul ihram, berdiri seketika, kemudian terus rukuk.
Bila dia sempat rukuk, bila imam tu pun sebut sami Allahu liman hamidah, bangun daripada rukuk, dia pun bangun untuk tamakninah, maka dikira 1 rakaat. Kalau dia tak sempat nak rukuk dengan imam, dia kena tambahlah. Okey, sama juga dengan yang makmum muafiq tadi. Okey? Faham? Itu berkaitan dengan kedudukan imam dan makmum, dan bagaimana sekiranya kita menjadi makmum muafiq dan apa yang perlu kita buat sekiranya kita menjadi makmum masbuk, supaya sembahyang kita tu diterima dan dikira pahala berjemaah. Okey, habis tajuk berkaitan yang ni. Zahara, awak semua boleh faham lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.